بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas, ataupun nama dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, pada hari perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata Nabi, la u'tiyanna rayah ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Sewaktu nak turun dalam perang Khaybar, Khaybar ni tempat kubu kuat Yahudi. Khaybar ni kubu kuat Yahudi yang terdiri daripada 3 puak besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, semua sekali berkumpul di satu tempat yang bernama Khaybar. Sewaktu berlaku perang antara Islam dengan orang-orang Yahudi di Khaybar,
Masa nak turun dalam perang Khaybar ni, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, la u'tiyanna rayah ghadan. Nabi kata, esok aku akan bagi bendera perang kepada satu orang laki-laki. Rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Orang yang aku nak bagi bendera perang ni ialah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kemenangan pada tangan dia. Dia boleh buka negeri. Yuhibbullaha wa rasulah. Orang yang aku nak bagi bendera perang ni, dia ni satu orang manusia yang sangat kasih kepada Allah dan Rasul. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Dan orang ni adalah orang yang Allah dan Rasul sangat kasih pada dia. Dia pun cukup sayang dekat Allah dan Rasul. Allah dan Rasul pun cukup sayang kat dia. Dia ni akan terima bendera perang ni. Panji-panji perang ni aku akan bagi ke dia esok. Nabi kata. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Malam tu sahabat-sahabat Nabi yang ikut sama dalam perang Khaybar ni masing-masing duk berbisik-bisik, duk bercakap-cakap sama-sama depa. Ayyuhum yu'taha, siapa di kalangan depa ni yang akan jadi orang pilihan Nabi untuk nak terima panji-panji perang. Masing-masing malam tu duk bercakap. Agak-agak siapa yang Nabi nak bagi bendera perang ni. Falamma asbahan nas, esok bila pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berebut-rebut semua, pagi-pagi buta sudah pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana masing-masing tak sabar nak tahu siapa dia yang akan menjadi orang pilihan Nabi untuk nak terima panji-panji perang ni. Kulluhum yarju an yu'taha. Masing-masing duk simpan dalam hati, harap-harap aku di antara orang yang Nabi nak bagi bendera perang. Masing-masing duk simpan dalam hati, harap-harap aku orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang Nabi percaya, Nabi nak bagi bendera perang, sebagai orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul kasih kepada dia, harap-harap aku. Masing-masing duk harap diri sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas sembahyang subuh semua, Nabi bangkit berdiri, Nabi kata, aina Ali bin Abi Talib? Nabi kata, mana Ali bin Abi Talib? Aku tak nampak dia pagi ni. Faqila, maka bangun seorang sahabat kata, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, Ali tak mai pagi ni kerana dia sakit mata. Ali tak mai pagi ni kerana dia sedang sakit mata. Nabi SAW terus kata, pergi panggil Ali mai jumpa aku lah ni. Qala, kata Abil Abbas yang meriwayatkan hadis ni, fa arsilu ilaih, maka orang bawa mai Sayyidina Ali depan Nabi SAW. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi pegang Sayyidina Ali, tengok mata Sayyidina Ali hak sakit ni, Nabi ludah dalam mata dia. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi pegang muka dia, belek tengok mata dia hak sakit, Nabi ludah di dalam dua mata dia. Fi ainaihi, dalam dua mata dia. Wada'a lahu, dan Nabi berdoa supaya Sayyidina Ali segera sembuh. Fabari'a, serta-merta hilang sakit mata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Hatta ka'an lam yakun bihi wajah, seolah-olah Sayyidina Ali tak pernah sakit mata sebelum ini. Dia, orang kita kata putih tak ubah, macam kutih tak ubah, betul-betul sakit mata, mat sampai tak boleh nak pergi semayang sama dengan Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, Nabi panggil dia, Nabi belek mata dia hak sakit, Nabi ludah dalam dua-dua belah mata dia, Nabi doa kesembuhan untuk dia, dan masa tu juga hilang sakit mata dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'a'tahu rayah, Nabi terus ambil bendera perang, panji-panji perang, bagi kepada Ali bin Abi Talib. Faqala Ali radhiyallahu anhu,
Ali bin Abi Talib pun bila terima bendera ni terus kata. Dia kata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Terus semangat dia. Dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah aku ni nak pergi serang, nak pergi berperang dengan musuh-musuh ni sehingga mereka ni jadi macam kita? Maksudnya aku nak pergi perang dengan mereka dan aku nak paksa mereka lala ni juga suruh masuk Islam. Qala Nabi SAW, Nabi kata ke dia, unfuz ala rislik. Nabi kata, jangan gopoh, pelan-pelan, jangan lu buat kalut macam tu. Hatta tanzila bisahatihim. Nabi kata, pi pelan-pelan, elok-elok, sampailah kamu sampai di kampung laman musuh-musuh ni. Summa du'uhum ilal Islam. Jangan serang mereka, sampai di sana seru mereka, ajak mereka masuk Islam. Nabi kata, oh, ini cara Islam berperang rupa-rupanya. Ini cara Islam berperang rupa-rupanya. Islam bukan nak buang gerak. Islam bukan kata dapat musuh nak ganyang habis-habis. Islam bukan satu bangsa yang pendendam. Islam lain. Dia tak sama macam orang-orang lain. Dia tak sama macam musuh. Dia tak sama macam orang kafir. Islam dalam nak menghadapi musuh, dia kena tenang. Islam dalam nak melakukan perang ni, matlamat dia bukan nak menyiksa, bukan nak bunuh orang. Tetapi matlamat dia nak membawa Islam pada orang. Ali bin Abi Talib bila terima saja panji-panji perang, bendera perang ni, dia terus kata, uqatiluhum, adakah aku ni nak pergi perang dengan mereka ni hatta yakunu mithlana, dan aku nak pergi pastikan mereka semua masuk Islam jadi serupa kita? Semangat. Nabi kata kat dia, nanti tak, jangan dia buat gopoh macam tu. Pergi elok-elok masuk dalam kampung laman musuh ni, sampai di sana summa du'ukum ilal Islam. Nombor satu, kamu ajak mereka masuk Islam. Hak ni mula sekali. Sampai di sana, seru mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan terang dekat mereka, kalau masuk Islam, apa benda yang mereka kena buat dalam Islam. Tapi terang dekat mereka ni tak faham. Mereka memusuhi Islam pasal mereka tak faham Islam. Mereka duk ingat Islam ganas. Mereka duk ingat Islam ni, mereka tak faham. Tapi terang dekat mereka, Islam ni apa benda. Tapi bagi mereka reti, ajak mereka masuk Islam. Nabi kata, fawallahi, demi Allah, Nabi kata, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidah. Nabi kata, demi Allah, kalaulah sekiranya kamu dapat pergi bercakap dengan musuh ni sampai mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seorang daripada musuh dapat hidayah Allah kerana cakap kamu, khairun laka min humarin na'am, itu lebih baik daripada kamu mendapat seekor binatang ternakan yang masih merah. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak sama rupanya perang yang Islam suruh dengan perang yang diingini oleh orang kafir tak sama. Islam disuruh bawa Islam pergi bagi musuh kenai Islam ni apa. Tuan-tuan ingat balik masa Baghdad kena serang dengan Mongol dulu. Baghdad dulu pernah kena serang dengan tentera Mongol. Sehingga kan dalam tarikh, dalam sejarah mencatatkan air sungai Furat tu jadi pekat kerana dakwat kitab yang ditulis oleh alim ulama Islam di Baghdad. Mereka bakar satu pekan Baghdad tu, asap berkelun hitam dengan asap, dan sungai Furat jadi pekat kerana kitab-kitab yang ulama Islam tulis dibuang ke dalam sungai Furat, dan air sungai jadi pekat kerana bercampur dengan dakwah. Mongol serang Baghdad ni sampai berapa ribu orang alim ulama yang ada di Baghdad pada masa tu, mayat dilempar masuk dalam sungai Furat dengan sungai Dajlah ni. Mereka pernah kena cukup teruk dulu. Dan ulama-ulama Islam terkumpul di Baghdad pada masa tu kerana kerajaan Abbasiyah berpusat di Baghdad.
Tapi apa jadi selepas itu? Sebahagian besar daripada tentera-tentera Mongol masuk Islam. Sebahagian besar daripada tentera Mongol masuk Islam. Pasal apa? Pasal apa yang dibuat oleh orang Islam di Baghdad pada masa itu menyebabkan tentera Mongol yang bukan Islam ni berasa malu dengan tindakan ganas mereka sendiri. Malu. Yang akhirnya rasa bersalah ni mendorong mereka masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata, fawallahi, demi Allah, Nabi kata, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalau seorang laki-laki Allah bagi petunjuk kepada dia kerana kamu pergi bercakap dekat dia. Kamu pergi bercakap dekat dia, dia jadi sedang, dia jadi nak kepada Islam, dia jadi satu orang yang sayang kepada Islam. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik kepada kamu daripada kamu dapat seekor binatang ternakan yang masih merah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalah kana alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim shay'an atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa yang seru manusia kepada petunjuk Tuhan, maka orang yang menyeru ni mendapat pahala seperti mana pahala orang yang ikut dia. Kita pergi bercakap kepada orang ramai, ajak orang buat baik. Kita pergi depan orang ramai, kita ajak orang buat baik. Kita ajak orang ikut Quran, kita ajak orang ikut hadis Nabi. Kalau ada orang kerana dengar cakap kita, dia buat baik, dia dapat pahala. Pahala hak dia dapat juga kat kita. Sama pahala dia dengan pahala kita. Kita pergi bercakap benda baik ke dia, dapat pahala. Dia dengar kita punya cakap, dia pergi buat apa hak kita kata, dia buat, dia dapat pahala. Pahala hak dia dapat tu sama dengan pahala kita dapat. Kita dapat satu kali ganda lagi daripada hak kita cakap. Cakap dah dapat pahala. Orang yang dengar pergi buat, dapat lagi pahala. Pahala seumpama pahala orang yang buat tu dapat. Kata Nabi SAW lagi, la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Tuhan tak bagi korang walau sikit pun berbanding dengan pahala orang yang buat tu. Kita pergi habang ke orang, semayang tahajud ni pahala dia besar. Kita pergi habang ke orang. Lepas kita habang, kita balik, kita pun tak bangkit semayang tahajud. Kawan hak dengar ni balik pergi buat semayang tahajud kerana dengar kita punya cakap. Masa kita habang, kita dapat pahala. Dia hak dengar ni balik, malam tu dia buat, dia dapat pahala. Banyak mana pahala dia dapat, banyak tu juga kita akan dapat lagi. Kata Nabi, wa man da'a ila dalalah. Tapi jaga baik-baik. Siapa yang hidup seru orang kepada kesesatan, hidup suruh orang buat benda-benda sesat, benda-benda salah, benda-benda dosa, kana alaihi minal ith mithlu athami man tabi'ah la yanqusu zalika min athamihim syai'an. Siapa yang hidup ajak orang buat salah, hidup beritahu ke orang cara nak buat salah, dia ajak, dia dah berdosa. Orang yang dengar tu pergi buat salah, orang tu berdosa. Banyak mana dosa kawan tu dapat, banyak tu juga dia dapat, kerana kawan tu buat dengar dia punya ajak. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati. Kita ni biar hari-hari bercakap benda baik. Biar kita ni hari-hari bercakap benda baik. Sekali kita cakap benda tak baik, orang dengar, orang pergi buat hak kita cakap tu, kita duk karau dosa. Dia buat, kita tanggung sama dosa dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni adam
al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatl atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata tak ada satu orang pun yang kena bunuh secara zalim ataupun secara teraniaya melainkan ke atas anak Nabi Adam, yakni Qabil, manusia yang pertama melakukan pembunuhan itu. Dosa kepada dia kerana dia adalah orang yang mula-mula sekali melakukan pembunuhan di atas muka bumi. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Kita ingat balik cerita anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil. Yang akhirnya Qabil bunuh Habil, saudara dia sendiri, kerana berebut perempuan. Qabil bunuh Habil. Itulah pembunuhan yang pertama berlaku di atas muka bumi. Dan selepas daripada itu, kalau berlaku pembunuhan, orang yang bunuh selepas daripada itu berdosa, dosa tu juga ditanggung oleh Qabil, kerana dia yang memulakan pembunuhan di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis-hadis yang kita baca dapat kita faham bahawa jangan sekali-kali kita jadi orang yang mula-mula bawa benda tak betul. Yang benda ni boleh menyebabkan kita menanggung dosa sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dan kita tidak buat benda yang boleh menyebabkan kita berdosa di depan Allah. Yang benda itu diikut oleh orang lain yang menyebabkan kita terus berdosa sehingga tiba hari kiamat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Furqan. Surah Al-Furqan yang diturunkan di Makkah. Ayat yang kita baca pada bulan lepas, ayat 1 sampai 9, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang tuduhan orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan isu Quran. Yang kita baca bulan lepas. Orang kafir kata Quran ini bukan Allah yang buat turun, tetapi Quran ini adalah hasil rekaan Nabi Muhammad. Orang kafir kata Quran adalah mengandungi cerita-cerita dongeng orang tua-tua yang Nabi pernah dengar daripada orang tua-tua, kemudiannya Nabi cerita balik dan benda tu menjadi catatan cerita-cerita dongeng orang dahulu kala. Orang kafir juga dalam ayat yang kita baca pada bulan lepas, mereka tak boleh terima manusia jadi Nabi. Mereka tak boleh terima. Orang kafir kata yang sepatutnya menjadi Nabi ialah malaikat. Manusia tidak boleh jadi Nabi. Kalau sekiranya manusia nak jadi Nabi juga, dia kata manusia tu mestilah manusia yang tak makan macam manusia lain. Manusia tu mestilah manusia yang tak hidup berjalan dalam pasar, dalam market macam manusia lain. Dia mesti lain daripada manusia lain. Manusia nak jadi Nabi mesti lain daripada manusia lain. Bahkan orang kafir kata kalau betul Nabi Muhammad ni Nabi, pasal apa Allah tak hantar mai satu malaikat escort dia ke mana dia pergi. Bahkan orang kafir kata sepatutnya kalau betul Nabi Muhammad ni Nabi yang Allah lantik dia, pasal apa Allah tak bagi dekat dia kanzun ataupun perbendaharaan? Pasal apa Nabi tak jadi orang kaya raya? Pasal apa Allah tak bagi dekat Nabi kebun yang besar-besar sebagai tanda dia orang kaya? Semua ni menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sebenarnya bukan Nabi. Dan Quran itu bukan Allah buat turun. Nabi Muhammad yang reka. Ini yang kita baca bulan depan. Malam ni muka surat 141. Kita sambung ayat 10 daripada surah Al-Furqan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maksudnya maha tinggi Allah, Tuhan yang jika kehendaki ia nescaya jadi bagi engkau wahai Muhammad lebih baik daripada yang demikian itu.
Yakni Allah akan jadikan kebun dan harta yang banyak yang mereka itu kata itu. Bahkan Allah boleh beri beberapa kebun yang mengalir daripada bawahnya beberapa sungai air tawar dalam dunia. Bahkan Allah boleh jadi bagi engkau, yakni bagi Nabi Muhammad, beberapa mahligai pula. Kerana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki beri akan dia kepadanya, yakni kepada Nabi di akhirat nanti. Ni jawapan kepada tuduhan hak orang kafir kata yang kita baca bulan depan. Orang kafir kata kalau betul Nabi Muhammad ni Nabi, pasal apa Allah Subhanahu wa taala tak bagi dekat dia harta kekayaan yang banyak? Pasal apa tak bagi dekat dia kebun-kebun yang hebat-hebat, yang elok-elok? Pasal apa? Allah turun ayat ni sebagai nak jawab benda tu. Allah kata tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min zalik. Maha suci Allah, kalau sekiranya Allah mau lebih daripada hak orang kafir kata tu, Allah boleh bagi ke Nabi. Tu maksud dia. Allah boleh bagi jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah boleh bagi kebun, bukan setakat bagi kebun. Kebun yang di bawah dia ada sungai duk mengalir. Allah boleh bagi macam tu punya elok. Wa yaj'al laka qusura. Bahkan Allah boleh bagi kepada Nabi SAW ini qusur, yakni istana-istana yang besar-besar. Kalau Tuhan nak bagi, Tuhan boleh bagi. Itu maksud dia. Sama lah dengan perang ada jadi di Iraq lah ni. Kalau Tuhan nak tolong, boleh tolong, tak ada masalah apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak tolong, Allah boleh tolong. Bila-bila masa Allah boleh tolong. Kadang-kadang Allah tak tolong, ada hikmah dia. Nabi Muhammad SAW manusia pilihan, manusia terbaik di atas muka bumi ni pun Allah suruh Nabi masuk perang Badar. Allah suruh Nabi masuk perang Uhud. Allah suruh Nabi terlibat dalam perang Khaybar. Allah tak bagi tahu awal-awal kata nak menang. Allah suruh masuk berentak dengan musuh. Luka-luka berdarah, sebahagian mati syahid. Allah nak bagi menang kepada Nabi, bukan kepada Saddam Hussein. Allah nak bagi menang kepada Nabi pun kena lalui peperangan yang macam tu. Takkan dekat Saddam Hussein nak menang mudah-mudah. Biasalah benda ni. Allah Subhanahu wa taala sudah buat benda ni banyak kali. Perang yang berlaku zaman Nabi SAW. Pokok pangkainya Allah nak buat ke tak nak? Yang tu aja. Orang kafir duk kata dekat Nabi macam-macam. Kalau betul kamu ni Nabi yang Allah hantar mai, pasal apa kamu tak kaya raya? Pasal apa kamu tidak ada perbendaharaan yang hebat? Pasal apa kamu miskin? Pasal apa kamu kena bela kambing? Pasal apa? Allah jawab kata tak ada pasal apa. Tabarakallazi in syaa'a. Kalau aku nak, aku boleh bagi. Semua apa kata tu kira komen. Aku boleh bagi lagi baik pada tu. Tuhan kata. Firman Allah, bal kazzabu bis-sa'ah. Tetapi dusta mereka itu, yakni kafir-kafir itu dengan hari kiamat dan bangkit kubur. Mereka tak percaya. Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada Nabi SAW macam-macam kesenangan, limpahan, nikmat dan sebagainya, tapi Allah nak bagi dekat Nabi di akhirat esok. Nak dapat yang tu, atas dunia kena sakit dululah. Nak dapat limpahan nikmat yang Allah nak bagi ni, Nabi pun kena sakit dulu. Nabi kena masuk perang. Nabi biasa patah gigi kerana terlibat dalam perang. Nabi biasa berdarah kenin. Nabi biasa jatuh dalam lubang dan sebagainya. Nabi lalui semua benda ni. Akhirat esok Allah bagi nikmat yang berlimpah-limpah. Tapi nama kata orang kafir ni bal kazzabu bis-sa'ah, tetapi dusta mereka itu, yakni kafir-kafir ni tak percaya dengan hari kiamat dan tak percaya dengan bangkit kubur. Bila kata Nabi kena susah dulu, esok sana senang, depa tak percaya. Depa kata nak senang nak susah atas dunia, mati habis cerita. Depa tak percaya kata esok ada hari pembalasan. Firman Allah, wa'atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan kami sedia bagi mereka yang dusta dengan hari kiamat itu neraka yang menyala-nyala. Tuhan mudah aja. Aku abang-abang dah. Kata kita ni hidup nak tunggu masa mati. Bila mati ya, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal-awal rumah bagi alam akhirat. Kubur tu bukan penghabis.
bagi kehidupan. Kubur tu adalah rumah mula untuk alam akhirat. Maknanya alam hak baru kita masuk ni baru nak mula, just beginning. Kita mati tu baru nak mula cerita yang lebih panjang daripada cerita hidup. Tuhan bagi tahu benda ni dalam ayat Quran. Tuhan suruh Nabi pergi terang pula benda ni. Kalau hampa nak percaya, percaya. Kalau hampa tak mau percaya, sudah. Wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Siapa tak percaya tentang cerita lepas mati esok, nak ada satu kehidupan lain yang kekal abadi, siapa tak percaya, aku sediakan kepada mereka neraka yang menyala-nyala. Tuhan kata tu aja. Tak laratlah kita nak paksa orang suruh percaya apa yang kita percaya. Kita boleh habang ke orang. Orang nak percaya, dia percaya. Tak mau percaya, sudah. Kita tak ada masa nak pergi pastikan, nak pergi paksa orang suruh percaya. Soalnya, siapa tak percaya, Tuhan kata aku sediakan kepada mereka ni sa'ira, api neraka yang menyala-nyala. Firman Allah, "Iza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Apabila lihat dia, yakni neraka ni, akan mereka itu, yakni akan kapiak-kapiak itu daripada tempat yang jauh. Nescaya dengar mereka itu, yakni kapiak-kapiak itu baginya menggelegak dan suara yang deras. Loba atas mengazab mereka itu. Itu dia, Tuhan kata. Tuhan kata hari akhirat esok, neraka ni, bila dia nampak aja orang kapiak, dia bunyi menggelegak tu, bunyi tu menggambarkan dia dah tak boleh sabar dah, dia nak telan orang-orang kafir ni masuk dalam dia. Yang kata neraka sa'ir ni, yang akan menjadi tempat balasan kepada orang yang tak percaya kepada Allah dan Rasul, nak menjadi tempat balas kepada orang tak percaya Quran dengan hadis ni, yang kata neraka sa'ir ni esok, di hari akhirat esok, dia menggelegak ni, menggelegak tu bunyi menggambarkan dia tak boleh tahan, dia nak telan orang kafir nak kena masuk dia ni. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'au hunalika subura. Dan apabila dilontak kapiak-kapiak itu akan tempat yang sempit daripada neraka itu, hal keadaan mereka terbelenggu sekalian dua tangan mereka itu kepada tengkok mereka itu dengan rantai, nescaya menyeru mereka itu di sana akan subur, yakni binasalah. Maka dikata bagi mereka itu, la tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Jangan kamu seru hari ini kebinasaan yang sekali, dan seru olehmu kebinasaan yang banyak kali, seperti azab kamu itu banyak. Itu dia. Orang yang bantah Quran, yang bantah hadis Nabi ni, di hari akhirat esok bukan setakat masuk neraka. Masuk neraka dalam keadaan tangan terbelenggu di tengkok. Masuk neraka tu teruk dah. Masuk dalam keadaan bergari lagi teruk. Masuk neraka tu teruk dah. Masuk dalam keadaan tangan bergari di tengkok. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ambil tangan pegang di tengkok ni, tu sah duk lepas untuk setengah hari. Macam mana rasa? Ambil tangan buh di tengkok ni, tak sah lepas daripada tengkok ni untuk sekerat hari. Macam mana nak rasa? Sejam pun kalau kita buh tangan di tengkok ni tak boleh tahan dah. Di neraka esok selama-lama dia ambil tangan, dia belenggu di tengkok ni bagi duk melekat lagi tu, dia lempak masuk makanan dayiqan. Dia kata dia lempak masuk dalam neraka, satu penjuru sempit dalam neraka. Dia lempak pergi duduk tentu, duduklah hang tentu apa nak jadi situ. Orang-orang yang kena campak masuk ke dalam neraka ni, depa duk seru. Apabila dimasukkan depa ke neraka, da'au hunalika subura. Depa pakat duk sebut di mulut, depa kata subura, maksudnya matilah kita hari ni, binasalah kita hari ni. Kalau dalam bahasa kasar kita ni, kena susah macam tu, kata mampu dah aku macam tu. Bila Allah belenggu tangan dia di tengkok, lempak masuk dalam neraka tempat yang sempit, duduk dalam. Tuan-tuan, cuba ambil tangan kita, ikat di tengkok, buh dalam bonet kereta. Atau aku mana? Nak gambarkan, Allahu Akbar. Bonet kereta ni kalau tak belenggu tangan di tengkok, bubuh pun lemah dah. Terajang dundam-dundam dah belakang tu, nak keluar tak boleh. Dia gari tangan mai ke tengkok, dia bubuh dalam bonet kereta. Bonet pula, kereta kelisa pula. Allahu Akbar, dia lagi sempit.
Nak menguat tak boleh, nak pusing tak boleh, menyawa tak lepas, dengan sesak, dengan gelap, dengan hangat, dengan apa, mati lemah macam tu aja. Orang yang bantah Quran, orang yang bantah hadis Nabi ini, Allah akan belenggu tangan dia pergi ke tengkok, tak boleh nak buat apa, dia lempak masuk dalam neraka. Neraka pula dia kata makanan dayiqat, tempat yang sempit dalam neraka, dia pergi bubuh dalam tu. Bila kena macam tu, berkatalah ahli neraka ni, wad'u subura, maka kata depa ni, da'u hunalika subura, habis mampuslah kita hari ni. Bila kata aja macam tu, Tuhan dia jawab balik. Tuhan kata la tad'ul yawma suburan wahida, tak usah duk kata sekali, mampus kita kali ni, wad'u suburan katsira, tapi katalah mampus kita tak tahu berapa kali. Hari ni hampa bukan nak kena sakit sekali, Tuhan kata, tetapi suburan katsira, hampa akan kena sakit banyak kali. Ni hak hampa kena ni baru sekali, hampa rasa susah sangat dah. Hak hampa nak kena ni lagi banyak kali daripada ni. Tuhan kata macam tu. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masira. Dan kata olehmu wahai Muhammad, adakah yang demikian itu, yakni janji seksa dan neraka itu baik? Ataupun syurga yang bernama Jannatul Khuldi, yang dijanjikan akan segala yang takut Allah, itu terlebih baik? Tuhan suruh pergi tanya pula dekat orang hak masuk neraka, hak duk kena belenggu tangan pergi tengkok, duk dalam neraka yang panas, yang sempit, yang apa tu, pergi tanya pula dekat mereka ni. Lah ni nak tanya hampa, azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Lah ni hampa habang mai, neraka ni kah bagus ataupun syurga bagus? Pergi tanya mereka. Atas dunia dulu orang main duk habang ni Quran, orang main duk habang ni hadis. Kita orang Islam dah mengaku dah kata Islam, kena ikut Quran, kena ikut hadis. Hampa tak mau terima Quran dengan hadis, hampa nak pergi cari hak Quran dengan hadis kata tak boleh buat, hak tu hampa nak pergi buat. Baik akibat daripada tu hampa masuk neraka. Lah hampa dah rasa dah neraka, Tuhan kata aku nak tanya hampa, neraka ni kah bagus, syurga tu kah bagus? Jawab mai, Tuhan kata. Ada ia bagi mereka itu balasan iman dan taqwa dan tempat kembali di akhirat. Syurga itu balasan kepada orang yang beriman. Tapi hampa, oleh kerana hampa pilih untuk tidak beriman, maka neraka ni tempat balas hampa. Kita percaya tak ni semua benda ni esok dia nak jadi semua? Jangan buat pasal. Ni Tuhan duk kata ni dia jadi semua. Sejauh mana kita ikut Quran dengan hadis Nabi, maka itu akan menentukan kesudahan kita di sana nanti. Ramai kita mengaku kita ikut Quran, ikut hadis, tapi hari-hari berapa banyak ayat Quran dengan hadis kita bantah? Berapa banyak ayat Quran dengan hadis yang kita bantah? Dalam Quran ni semua suruh benda baik-baik, suruh kita berakhlak mulia, suruh kita cakap benda yang baik-baik, suruh kita jangan duk tabung fitnah, suruh kita semua, Quran suruh semua benda-benda macam tu. Kita hidup hari-hari macam mana? Baikkah akhlak kita? Tak pernahkah mulut kita buat fitnah, merosak orang dan sebagainya? Kalau sekiranya kita tak buat benda yang Quran suruh, makna kita sama aja, kita pun bantah Quran juga. Bantah Quran ni akibat dia. Sama aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Bagi mereka itu pada dalamnya, yakni pada dalam syurga itu, barang yang mereka itu kehendak. Yakni masuk saja syurga, ingat nak duduk terus. Siapa yang masuk dalam syurga tu saja dia nak ingat apa yang dia nak. Bila dia dapat syurga, dia ingat apa? Aku nak duduk tang ni, aku tak pergi ke lain. Apa yang dia ingat nak Tuhan bagi kalau sekiranya dia beriman. Siapa pun tuan-tuan, bila dah dapat duduk tempat yang selesa, tak mau pilih. Kita duduk kerja apa semua pun serupalah. Kita dah dapat posting duduk satu tempat dekat dengan rumah kampung laman kita, tak mau pergi ke lain dah. Tak mau dah orang nak transfer kita pergi Johor, nak transfer kita pergi Terengganu, nak transfer kita suruh pergi Sabah Sarawak, kita tak mau dah. Pasal kita dah selesa di situ. Tempat tu selesa, pasal apa kita nak pergi cari penyakit pergi tempat lain? Kalau duduk kampung laman sendiri pun rasa selesa dah, ini pula duduk dalam syurga, tersangat-sangat selesa.
Maka orang yang dah duduk dalam syurga ni, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Bagi mereka pada dalam syurga itu barang yang mereka nak. Mereka masuk syurga, mereka nak apa? Mereka nak kekal, Allah akan bagi kekal dalam syurga. Hal keadaan kekal mereka itu di dalamnya manakala masuknya. Hak tu hak manusia nak. Firman Allah, kana ala rabbika wa'dan mas'ulah. Dan adalah janji itu atas Tuhan engkau, janji yang dituntut di akhirat, yang tentu berlaku dengan kata mukmin. Tuhan kalau dia janji, kata hampa beriman dengan aku bagi syurga, Tuhan tentu tunai janji dia. Kata orang-orang yang beriman, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Orang beriman kata, wahai Tuhan kami, dan bagilah kepada kami barang yang telah engkau janji akan kami atas lidah segala rasul-rasul kami, yakni daripada syurga dan nikmatnya. Orang beriman nak minta apa? Kita ni nak minta apa? Inilah orang beriman, inilah doa dia, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, bagilah dekat kami apa yang kamu janji kepada kami atas lidah nabi-nabi kamu. Nabi Muhammad main doa abang, kalau hampa semua beriman, Allah akan letak hampa dalam syurga, Allah akan bagi redha dekat hampa. Kalau itu yang Nabi janji, kita minta dekat Allah, ya Allah tunailah janji macam yang Nabi habaq kat kami. Dan kata pula malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan, masuk olehmu akan mereka itu, yakni orang-orang yang beriman itu akan syurga jannatu adnin, yang telah engkau janji akan mereka itu. Malaikat pun doa dekat Tuhan, ya Allah, orang-orang ni semua dah beriman kepada kamu, bagilah kepada mereka jannatu adnin, syurga adnin kepada mereka. Malaikat tolong doa dekat Allah untuk kita. Malaikat kata, ya Allah, mereka ni dah beriman dengan kamu, sesuai dengan mereka ni beriman kepada kamu, bagilah dekat mereka syurga adnin di hari akhirat esok. Firman Allah, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan sebut olehmu ya Muhammad tentang hari yang kami himpun mereka itu dan barang yang mereka itu sembah selain daripada Allah, yakni asnam. Dan juga malaikat dan Isa dan Uzair dan jin pada satu tempat, yakni bersama-sama dengan orang yang sembahnya. Hari akhirat itu Allah akan himpun satu tempat. Kita dengan benda yang kita sembah duduk satu tempat. Pasal manusia ni dia macam-macam. Macam-macam manusia, macam-macam benda yang dia sembah. Ada setengah manusia tengok pokok besar sikit sembah. Dan pergi gantung bunga malai lah, apalah, pasang pelita keliling dan sebagainya, pergi duduk pusing pokok tu, buat bumbung lah, apalah. Ada jenis macam tu. Ada pula jenis manusia tengok lembu nampak ni sikit, lembu ni bagus lah, dia kata tak pernah buat kenak ke orang, tak pernah fitnah siapa-siapa, yang ni lah menatang paling mulia, dan dia sembah lembu pula. Ada setengah manusia tengok matahari, tengok matahari ni hebat sungguh, sembah matahari. Ada setengah manusia sembah manusia. Dia teringat dia ni dulu semasa hidup dia memang orang bagus lah, keramat sungguh lah, bagus sungguh lah dia ni dan sebagainya. Sampai dia mati, dia pergi duduk puja kubur dia. Macam-macam manusia, macam-macam benda yang dia sembah. Apa yang dia sembah, esok akan dihimpunkan sama dengan dia. Ada di kalangan manusia, mereka sembah asnam, sembah tokong. Maka tokong akan pergi duduk sama dengan dia. Ada sebahagian manusia sembah malaikat, malaikat pun akan berhimpun sama dengan dia. Ada setengah manusia sembah Isa, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa pun ada bersama dengan dia di mahsyar itu. Ada sebahagian manusia Yahudi, mereka sembah Uzair, mereka kata Uzair ibnullah, mereka kata Uzair ni anak Allah. Uzair pun akan ada sama dengan mereka di padang mahsyar itu. Ada setengah manusia sembah jin. Dia sembah jin. Dia bersahabat dengan jin, dia sembah jin, bangun pagi-pagi puja jin dan sebagainya. Jin dihimpunkan sama dengan dia di padang mahsyar itu. Semua duduk pada satu tempat, yakni sama dengan orang yang sembah dia. Semua duduk sama-sama. Fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula.
Maka firman Allah bagi tiap-tiap benda yang disembah itu, Tuhan berfirman kepada asnam, kepada tokong-tokong ni, kepada malaikat, kepada Nabi Isa, kepada Uzair, kepada jin, kepada pokok, kepada apa yang orang jadikan sebagai benda yang mereka sembah dulu, Allah berfirman kepada mereka ni. Di hadapan orang yang sembah dia, Tuhan kata, adakah kamu menyesat akan segala hamba aku yang sembah kamu ini? Ataupun dengan suruh kamu akan mereka itu? Tuhan tanya malaikat, Tuhan tanya Nabi Isa, Tuhan tanya Uzair, Tuhan tanya jin, Tuhan tanya semua benda-benda yang manusia duk sembah di atas dunia. Tuhan tanya, hampa dulu, hampa ada paksa ke mereka ni suruh sembah hampa? Macam tu. Tanya Nabi Isa, wahai Isa, selama hang duk ada dulu ni, adakah hang suruh mereka sembah hang? Allah tanya malaikat, wahai malaikat, dulu atas dunia dulu, adakah hampa pernah pergi suruh manusia sembah hampa? Tuhan tanya pokok-pokok yang dijadikan sembahan orang di atas dunia lah ni. Tuhan pergi tanya, wahai pokok-pokok, dulu adakah hampa pernah perintah orang sembah hampa? Tuhan tanya. Amhum dallus sabil, ataupun depa ni sesat jalan agama sendiri. Maksudnya depa yang pilih untuk sesat, bukan benda-benda ni suruh sembah depa. Maka ditutur Allah akan asnam dan lainnya yang disembah itu. Tuhan tanya, lah ni nak tanya, adakah malaikat kamu suruh manusia sembah kamu, ataupun kamu tak suruh, mereka saja cari penyakit hidup sembah kamu? Tuhan tanya macam tu. Pokok-pokok yang disembah, Tuhan tanya, dulu hang suruh ke mereka sembah hang, ataupun mereka ni saja cari penyakit nak hidup sembah hang? Bila Tuhan tanya, Tuhan bagi pula kepada benda-benda yang disembah ni kuasa untuk bertutur, untuk bercakap. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Kata mereka itu, yakni asnam, tokong, apa semua yang disembah tu, kata mereka, maha suci engkau wahai Tuhan kami, tidak sayogia bagi kami bahawa kami ambil daripada lain engkau buat ikutan. Mereka kata tak menasabah sangat kami nak suruh mereka ni sembah kami, sedangkan kami sendiri pun sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat kata kami sendiri pun sembah Allah, takkan kami nak suruh orang sembah kami. Pokok-pokok kata kami sendiri pun makhluk Allah yang buat kami, kami sembah Allah, takkan kami nak suruh orang sembah kami. Jin-jin pun kata kami sendiri pun hamba kamu ya Allah, kami sembah kamu ya Allah, takkan kami nak suruh orang sembah kami. Maka betapa kami hendak suruh mereka sembah kami pula, sedangkan kami pun sembah Allah. Mereka jawab depan Tuhan macam tu. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikra. Dan tetapi engkau beri bersedak-sedak akan mereka itu, dan panjang umur dan luas rezeki, sehingga terlupa mereka itu akan pengajaran dan iman dengan Quran dan sebagainya. Itu dia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia bagi juga kepada orang yang derhaka dekat dia ni, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat mereka kesenangan. Orang-orang yang tak masuk Islam, yang tak jadi orang Islam, yang duk sembah tokong, duk sembah pokok pun Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi panjang umur, Tuhan bagi juga atas dunia, Tuhan bagi. Firman Allah, wa kanu qauman bura, dan adalah mereka itu kaum yang kebinasaan dengan sebab sembah lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah kepada orang yang sembah selain daripada Allah, faqad kazzabukum, maka sesungguhnya telah mendusta mereka itu, yakni asnam, akan kamu wahai sekalian orang yang sembah asnam, bima taqulun, dengan barang yang kamu kata bahawa mereka itu Tuhan. Tuhan kata dengar, malaikat sendiri kata dia tak suruh hampa semua sembah dia. Siapa hampa sembah dia? Pokok ni pun kata dia tak pernah suruh hampa sembah dia. Siapa hampa sembah dia? Ni batu-batu ni semua kata dia tak pernah suruh hampa sembah dia. Siapa hampa sembah dia? Nabi Isa kata dia tak pernah ajak umat dia suruh sembah dia. Siapa umat dia sembah dia? Semua menafikan mereka pernah suruh manusia sembah. Maka Tuhan kata hari ni hampa nak kata apa? Benda-benda ni semua dah mengaku mereka tak suruh pun hampa sembah dia. Siapa hampa sembah dia? Sebab kamu sembah, maka sekarang apa kamu hendak kata lagi? Tuhan kata, lah apa alasan hampa nak bagi? Tuan-tuan, ini di antara bentuk hisab di hari akhirat itu.
Mahkamah Allah, mahkamah yang cukup adil. Cukup adil. Allah tak akan lepas satu hamba dia ke neraka, melainkan setelah dibuktikan terang-terang dia ni memang bersalah, maka dia memang layak ke neraka. Allah bagi peluang kepada orang yang didakwa ni bagi jawapan apa dia nak bagi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala charge dia sebagai derhaka Allah, dia bagilah berapa jawapan yang ada kat dia untuk nak membuktikan bahawa dia sebenarnya tidak derhaka Allah. Allah bagi peluang yang secukupnya. Tapi orang yang dituduh derhaka kepada Allah, tentu dia derhaka kepada Allah. Dia tentu tak boleh nak kemukakan hujah, nak lepas diri daripada dituduh derhaka kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bicarakan orang-orang ni semua dengan cara yang paling adil. Begitu. Firman Allah, "Fama tastati'una sarfan wala nasra." Maka tiada kuasa mereka itu, yakni orang yang sembah dan yang disembah akan sarfa, yakni akan menolak azab, dan tiada menolong dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu siapa pun tak boleh nak tepih azab Allah daripada kena dia. Firman Allah, "Wa man yadhlim minkum nuziqhu azaban kabira." Dan barang siapa yang zalim dan barang siapa yang kufur daripada kamu, nescaya kami beri rasa akan dia azab yang sangat sakit di hari akhirat. Siapa pun yang bantah Tuhan, tentu akan kena azab yang cukup sakit di hari akhirat. Firman Allah, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Dan tiada kami suruh daripada dahulu engkau ini seorang daripada segala nabi, melainkan bahawa mereka itu makan akan makanan sekalian dan berjalan mereka itu pada segala pekan. Tuhan nak jawab balik tuduhan orang kafir. Orang kafir kata Nabi tak sepatutnya sama macam kita. Kita makan, Nabi tak sepatutnya makan. Dia mesti berlain pada kita, baru kita boleh ikut dia. Kita duk berjalan pergi ke pekan, Nabi tak sepatutnya berjalan pergi ke pekan. Mereka mesti berlain daripada kita. Kalau mereka serupa kita, mereka bukan Nabi. Tuhan jawab balik, Tuhan kata tak ada seorang pun Nabi yang aku buat sebelum Nabi Muhammad yang tak makan makanan. Semua Nabi-Nabi makan. Tak ada seorang pun Nabi yang aku buat sebelum Nabi Muhammad yang tak keluar pergi ke pekan. Semua Nabi yang aku buat biasa pergi ke pekan. Maka engkau ya Muhammad sama macam mereka itu juga. Muhammad, kamu sama macam Nabi Isa, kamu sama macam Nabi Musa, kamu sama macam Nabi Ibrahim, kamu sama macam Nabi-Nabi lain juga. Dan sesungguhnya dikata kepada mereka itu, yakni kepada Nabi-Nabi itu, seperti dikata kepada engkau. Maka hendaklah engkau sabar seperti sabar mereka itu. Tuhan kata kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapa yang tak kena kata dalam dunia ni? Allah kata dekat Nabi Muhammad, siapa yang tak kena kata dalam dunia ni? Sebelum kamu, berapa banyak Nabi, Rasul duk ada. Semua kena cemuh dengan orang. Nabi Nuh, orang kata gila. Tak duduk tengah padang pasir, suruh orang buat kapal. Mereka kata gila dah Nuh ni. Apa pergi duk ikut orang gila? Orang kata Nabi Nuh gila. Samalah Nabi Musa pun kena kata macam-macam, Nabi Daud pun kena kata macam-macam, Nabi Yusuf lagi teruk kena fitnah dengan perempuan dan sebagainya, sampai terhumban ke penjara dan sebagainya. Semua Nabi pun pernah kena kata dengan orang. Kalau Nabi-Nabi yang sebelum kamu pun kena cemuh, kena kata, kena fitnah, kena maki dengan orang, kamu wahai Muhammad pun akan kena sama macam yang mereka kena. Biasa tuan. Biasa kena kata dengan orang ni biasa. Soal hak orang kata tu betul tak betul, itu soal lain. Soalnya orang kata kat kita ni biasa. Nabi Muhammad sendiri, Allah nak ubat hati dia, Allah kata macam tu, wahai Muhammad, bukan hang saja duk kena kata dengan orang. Nabi-Nabi yang sebelum hang pun dah kena kata juga. Serupa aja. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadi setengah kamu fitnah bagi setengah yang lain. Manusia sama-sama manusia ni memang jadi pasal, memang jadi fitnah. Contoh dia kata orang kaya dengan orang miskin, fitnah. Allah bagi jadi dalam dunia ni ada orang kaya, Allah bagi jadi ada orang miskin dalam dunia ni. Tak habis cerita. Orang miskin iri hati tengok orang kaya. Tengok orang kaya buat rumah elok, kata macam-macam. Tengok orang kaya beli kereta elok, kata macam-macam. Tengok orang kaya hidup senang sikit, kata macam-macam. Orang miskin kata ke orang kaya pun kata ke orang miskin juga. Siapa tu juga dia kata hang kerja duk ada banyak tak mau pergi buat.
penyegan, mau tak miskin. Orang kaya kata kat orang miskin. Duk lawan kata tu fitnah. Dia kata. Allah kata itu biasa. Aku jadikan manusia wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku jadikan manusia ni, kamu semua ni macam-macam kategori, macam-macam peringkat, itu menjadi fitnah bagi kamu semua. Dan orang sihat dengan orang sakit pun fitnah juga. Orang sihat pergi tengok orang sakit duduk atas katil hospital tak semayang, dia kata sakit sikit pun tak orang semayang dah. Dia kata kat orang sakit. Orang sakit pun kata balik kat orang sihat. Dia kata tak sakit, cakap pandai. Duk lawan kata fitnah. Kerana Allah bagi jadi manusia tak sama, kerana tu jadi fitnah. Tuhan kata ini biasa, memang aku buat bagi jadi macam tu. Dan juga orang mulia dengan orang hina sopan. Orang mulia ada dalam masyarakat kita, orang mulia dia mana pun orang bagi layanan first class juga dia. Dia pergi mana pun orang layan baik dia, mudah. Pergi mana pun dapat kemudahan, orang bagi dekat dia layanan yang lebih-lebih. Orang yang hina pada pandangan mata manusia ni pula orang tak layan. Orang yang mulia-mulia isi borang apa silap sikit pergi dekat kaunter jabatan apakah, mereka ambil tengok, oh dia kata ni Datuk lah. Dia kata ni Datuk silap isi ni tak apa, saya buat bagi kat Datuk. Orang mulia. Mulia dunia lah, mulia atas dunia. Tak apa, saya buat bagi kat Datuk. Dia ambil tolong tulis bagi, buat bagi elok apa semua, dia tolong buat bagi. Mai satu orang kampung nampak selekeh aja pi isi borang silap sikit, dia kata pakcik, kalau pakcik tak hati isi, suruhlah anak-anak isi. Dia cakap lagu tu pula. Layanan yang macam tu menyebabkan manusia ni jadi fitnah. Mana dia kata silap ni balik tulis lain. Allah dia kata sikit saja hampa betul lah yang pakcik ni kata. Dia kata tak boleh, borang ni tak boleh buat silap kampung. Nyong balik nak kata apa? Tapi mai hak kawan tadi ni salah punya banyak, tak apa, saya buat bagi kat itu. Allah bagi jadi manusia atas dunia ni ada macam tu. Dengan kerana ada macam tu, Allah kata aku jadikan hampa ni macam-macam, tak sama, maka kadang-kadang menjadi fitnah. Tuhan kata. Seperti orang kata orang miskin kepada orang kaya. Seperti mana kata orang miskin kepada orang kaya. Apa kena aku tiada semacam kau? Orang miskin kata kat orang kaya, aku pun buat kerja rajin juga, kenapa aku tak kaya-kaya macam hang ni? Dia jadi macam tak puas hati macam tu. Tuan-tuan bisa dengar dalam masyarakat kita duk cakap macam tu. Dia kata tu ngaji sama dengan saya. Lu tu kata bodoh nak mampu, macam mana boleh jadi kaya tu lah ni? Ada orang cakap macam tu. Ngaji sama dengan saya lu ni, macam mana boleh pergi jadi kaya tu? Bodoh nak mampu lu ni. Tuan-tuan, tak boleh cakap benda ni. Kadang-kadang dia mengaji tak tinggi, mengaji sampai darjah 6 ya, mengaji sampai tingkatan 3 LCE saja. Tapi Allah bagi dekat dia kebolehan apa macam mana ke, dengan kebolehan yang ada kat dia tu menjadi sebab kepada Allah nak bagi anugerah kekayaan dekat dia. Akhirnya jadi kaya. Orang terlupa kata dia mengaji sampai LCE aja. Orang duk ingat dia keluar Universiti London mana no. Padahal mengaji LCE aja. Tapi Allah buka pintu rezeki jadi kaya. Ada kawan yang mengaji pergi sampai tinggi-tinggi sampai habis ada ijazah pertama, buat master, buat PhD, buat apa. Nampak lagu duk susah juga. Ada juga. Tak boleh tentu. Rezeki ni soal lain. Ijazah kelulusan ini soal lain. Bun Siu, Cina kaya Pulau Pinang dulu. Sains pun tak kerti. Bukan mata pelajaran sains. Sains tu tak kerti. Mata pelajaran sains lagi tak kerti lah. Sains tu tak kerti. Sampai nak kena cap jari. Tak reti nak sains, tak reti. Ajak pun dia tak reti nak sains. Dia pakai cap jari. Jutawan. Mati lah mulut bubuh diamond. Lah mulut dia tu. Tak torah nak buat macam mana. Duit tinggal banyak. Keranda dia pun beli harga sampai puluh-puluh ribu, ratus ribu punya harga keranda dia. Tak torah lagi duit banyak nak buat macam mana. Dia bubuh satu diamond di mulut dia. Ada satu kawan dia cerita lah. Dia kata dia pergi tengok Wallahualam lah. Tengok dalam kanda ada cermin tu. Tengok Allah. Dia kata diamond sekecil dia dalam mulut. Sampailah kubur dia ada orang jaga. Ada security jaga. Takut kutu pergi balas diamond tu lah. Kan? Kita cek balik. Bukan ada kelulusan pun.
Sampai nak sign pun tak reti, tak ada kelulusan. Tapi Allah bagi kekayaan tu. Allah bagi kat dia. Mengaji sampai tinggi, sampai macam mana pun kadang-kadang kena buang kerja. Dia mengaji sampai PhD, sampai ada ijazah doktorat, ada ijazah doktor, PhD dan sebagainya. Pergi join dengan satu company swasta manakah. Mula-mula join orang bagi 50,000 sebulan. Kerja baru takat setahun setengah, satu company itu bankrupt, kena buang. Buang tak ada apa. Nak pergi minta jadi pensyarah universiti pun hak duk ada pun penuh dah. Tak ada tempat. Ijazah PhD duk ada, tak ada tempat. Di India banyak tuan. Malaysia belum sampai tahap tu. India duk ada banyak. PhD tak ada kerja ni duk ada banyak. Ada satu doktor pakar. Dia buat doktor spesialis. Kemudian pergi sambung lagi buat study tentang perubatan ni sampai PhD. Pakar ni kulit. Di India. Orang nak mai jumpa dia. Queue kerana nak jumpa dia kes sakit kulit ni. Macam-macam sakit kulit duk ada. Queue ni daripada pagi-pagi ni, gelap-gelap klinik nak buka pukul 8.30. Pukul 6 pagi mereka main queue dah. Panjang berjala-jala. Masuk jumpa dia punya masa rawatan ni lebih kurang 10 minit, 5 minit seorang. Sembang-sembang apa tak ada. Masuk, dia tengok saja. Dia tanya 1-2 soalan. Dia tak bagi ubat. Dia tulis preskripsi ubat tu aja. Apa ubat nak pergi cari di farmasi. Dia bagi yang tu aja. Pergi cari. Allah Ta'ala izin. Dia punya ubat yang dia tulis tu memang sesuai dengan kawat sakit tu. Punya panjang. Tiap-tiap seorang patient, pesakit yang pergi jumpa dia charge dalam rupi India ni berapa? Kan dalam duit kita ni dalam RM1.05. Dalam rupi India ni bunyi 15 rupi apa semua kan. Bunyi macam RM15. RM1.05 duit kita. Tak padan dengan queue sampai 5 jam tu nak bayar RM1.05 kan. Kita sanggup bayar 150. Tak apa janji kita pergi depan dulu. Tak boleh kena potong. Nak jumpa dia. Tak apalah dia ada PhD. Dia pergi jadi pandai macam tu. Ada juga punca rezeki kat dia. Ni ada PhD duk harap nak makan gaji. Orang tak boleh bagi kerja kat dia. Duk tidur di rumah. Benda ni Allah yang bagi jadi. Allah kata waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Aku bagi jadi hampa antara sama-sama hampa ni tak sama di antara satu sama lain. Benda ni menjadi fitnah dekat hampa semua. Firman Allah atasbirun. Adakah kamu kuasa sabar atas yang kamu dengar daripada orang yang dibalak, yang diuji kamu dengan dia itu? Tuhan kata hampa boleh tahan tak bila aku bagi jadi benda-benda macam ni? Yang ni hendaklah engkau sabar wahai Muhammad atas menyakiti kaum engkau itu. Itu merupakan balak pencubaan ujian ke atas engkau. Bila Allah bagi jadi manusia sama manusia ni tak sama, hang duk kata kat aku duk kata kat hang boleh sabar tak dengar orang duk kata kat hang? Tuhan tanya Nabi Muhammad, boleh sabar tak? Orang duk kata kat kita, kita tahu orang duk kata kat kita, boleh sabar tak? Oh, kalau tak boleh sabar, kita jawab balik. Jawab balik, rosak. Jawab balik, rosak. Hancur habis. Tuan-tuan, kalau semua orang kata kat kita, kita nak respon balik, tiap-tiap malam duk respon balik kepada apa yang orang kata kat kita, rosak masyarakat ni. Biar pergi kat dia lah. Dia nak kata kat kita. Kalau hak dia kata betul, dapatkan dia. Kalau hak dia kata tak betul, esok Tuhan nanti settle apa yang patut dengan dia. Kita tak payah pergi duk kira apa dia nak kata kat kita. Kita buat kerja kita. Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat Nabi Muhammad, kamu dengar macam-macam depa kata kat kamu. Depa kata kamu gila, depa kata kamu reka Quran, depa kata kamu ni cerita dongeng hak kamu dengar daripada orang tua-tua, kamu tulis balik, kamu kata yang ni Quran. Depa kata kamu ni teruk gila seks pasal pergi kahwin sampai belah-belah isteri. Depa kata macam-macam dekat kamu. Kamu boleh tahan tak? Kamu boleh sabar tak? Allah tanya Nabi Muhammad macam tu. Dan itu merupakan balak pencubaan ujian ke atas engkau wahai Muhammad. Wa kana rabbuka basira. Dan adalah Tuhan engkau amat melihat ia dengan orang yang sabar di atas balanya dan orang yang tiada sabar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat-sangat melihat apa yang berlaku di dalam dunia ni. Tuhan kenal orang sabar, Tuhan kenal orang yang tak sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni kita sambung ayat 21. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana.
Dan telah berkata oleh segala mereka yang tiada harap mereka itu akan bertambah rahmat kami sebab kufur mereka itu dengan bangkit kubur. Laula unzila alainal malaikah, apa kerana tiada diturun atas kami itu malaikat jadi nabi kepada kami. Tak habis-habis puan ni. Benda tu juga duk ulang balik. Benda tu juga duk ulang balik, duk kata dekat apa nama Tuhan, kalau betul nak hantar Nabi mai kat kami, pasal apa yang pergi hantar mai Muhammad ni? Saya tak hantar malaikat mai kat kami, senang kami nak ikut dia. Begitulah seterusnya Allah jawab, au nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim. Dia kata ataupun kami lihat Tuhan kami sendiri yang mengkhabarkan bahawa Muhammad itu rasulnya. Depa kata pula kalau tak boleh hantar malaikat mai jadi nabi kat kami, lah Tuhan sendirilah turun mai habaq kata yang ni nabi. Karut dia punya nak hantam nabi ni, tak ada benda nak hantam sampai benda pelik-pelik dia pergi cakap. Kan? Dia kata lah ni lagu ni kami tak mau Muhammad ni jadi nabi. Kami mau nabi biar daripada kalangan malaikat. Yang tu. Ataupun kalau Tuhan nak bagi juga Nabi Muhammad ni jadi nabi kami, lah ni Tuhan sendiri turun mai habaq kata dia ni nabi. Macam tu baru kami boleh terima. Kalau tidak kami tak mau terima. Kalau sampai macam tu tak usah layan lah. Biar tiga depa lah. Tuan, ini Quran nak cerita dekat kita kerana orang-orang kafir zaman. Dan macam itulah benda ni dia berulang-ulang tuan-tuan. Berulang-ulang zaman Nabi lepas tu, mai zaman kita lah. Benda ni dia berulang-ulang, benda yang sama. Kita duk bercakap pasal sistem Islam. Ada orang tak boleh terima, tak boleh terima. Dia kata sistem ada law elok dah, sudahlah. Apa duk cakap sistem Islam apa? Dia kata begitu. Kita kata betul, hadu adalah elok. Tapi hadu adalah ada lagi yang tak ikut Quran dengan hadis. Kita apa betul bagi ikut Quran dengan hadis? Tak, dia kata hadu adalah dah elok sudah lah. Dia duk kata begitu. Dia duk buat tak faham. Kita kata kat dia betul, hadu adalah elok. Tapi hak Tuhan punya lagi elok pada hadu adalah. Salahkah kita nak pakai hak lagi elok daripada yang elok ni? Kita orang Islam. Kita tahu hak Tuhan punya hak paling elok. Semua sistem hak Tuhan punya paling elok. Sistem undang-undang hak Tuhan punya paling elok. Sistem kemasyarakatan hak Tuhan punya paling elok. Pasal apa tak pakai hak sistem Tuhan bagi mai kat kita? Kita duk boleh buat musabaqah Quran, duk baca ayat-ayat suci Quran. Pasal apa kita baca saja? Kita tak mau nak ambil ayat tu guna pakai. Pasal apa? Tak, dia duk jawab yang tu. Dia duk kuntab mai, dia duk jawab yang tu. Dia duk kata sistem hak duk adalah dah elok dah. Dia nak pergi tukar pasal apa? Dia duk kata begitu. Kita kata okey. Kita kata kalau sistem lah hak duk adalah elok dah. Kita kata pasal apa jenayah makin duk meningkat? Dia kata kat kita balik. Dia kata hang tunjuk main negeri mana tak ada jenayah. Pula dah. Letih kan? Kita kata tak boleh tunjuk lah pasal tak ada negeri lagi dalam dunia ni yang ikut Islam 100%. Tak ada lagi. Dengan kerana tak ada lagi. Dengan kerana tu kita tak boleh contoh. Kita mau kita jadi contoh. Kita mula buat benda Islam ni biar negeri lain contoh kita. Dah. Tahu pakai dia. Nak macam mana? Tapi percaya kata kita orang Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggal dekat kita ni Quran dengan hadis Nabi. Percaya, bukan tak percaya, tapi bila main nak pakai dia tak boleh pakai. Tak mana tak kena. Penerangan tak cukupkah? Penjelasan tak cukupkah? Susah sangat nak fahamkah? Ataupun tak percaya kepada apa yang Tuhan katakan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah benda yang orang Allah kata kemelut. Kemelut ni dia melekat macam pulut lah. Dia susah. Dia kemelut. Benda yang macam mana kita nak abang ke orang kata Islam ni bagus. Islam ni bagus. Susahkah kita nak ubah tu, susahkah? Daripada hukum penjara 2 tahun kepada orang yang mencuri, kepada kerat tangan orang yang curi. Susahkah? Undang-undang untuk kebaikan. Kalau kita marah orang bawa dadah, kita marah, kita boleh kenakan hukum mati kepada orang yang bawa dadah ni. Di bawah undang-undang 39B apa semua ni.
akta dadah berbahaya, boleh bawa dia kepada hukum mati. Kita boleh hukum orang yang bawa dadah sampai kepada mati. Pasal apa kita tidak boleh hukum mati kepada orang yang dah kahwin yang berzina? Mati juga. Awak kita nak kata zina ni benda kecil ke? Jangan kata tuan-tuan. Siapa yang reda anak isteri dia dizina oleh orang? Siapa yang reda? Kalau kita kata benda ni kecil, redakah kita kalau isteri kita, mak kita, anak kita, adik kita, kak kita dizina oleh orang? Kita redakah? Kita tak boleh terima. Pasal apa kita terima? Bagi kita ini benda yang berat. Kita tak boleh terima benda ni. Orang mengaibkan keluarga kita. Kita tak boleh terima. Maknanya kita mengaku benda tu benda berat. Pasal apa kita tak mau nak kenakan hukuman berat kepada orang yang buat kesalahan berat? Manusia ni tuan-tuan, dia tipu diri sendiri. Hati kecil dia mengaku, kata bagus. Tapi tak tahu pasal apa, dia tak mau terima benda tu bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita balik kepada asas. Asas dia kita orang Islam. Orang Islam ni apa? Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan hampa dua saja. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Hampa pegang dua benda ni, hampa tak sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnata Nabi. Kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Kita duduk dengar orang baca hadis ni sangat-sangat dah berulang-ulang kali dah. Mai peringkat kita nak sungguh-sungguh ikut, tak mau ikut. Akhirnya jadi macam adu jadilah. Takut juga. Takut dengan apa adu jadilah ni. Nak tinggal rumah pun berasa tak senang. Nak tinggal rumah pun berasa tak senang. Kasut kita nak pergi kerja pun kutu main balas. Punya tak amannya sampai macam tu. Bangkit pagi esok nak pergi kerja pakai semua elok dah, keluar tinggal kasut Jepun ni. Tinggal selipar Jepun je. Kasut pergi kerja dah lah, kita pun ada sepasang tu je. Dia angkat pergi bila betul tak? Tak ada lah. Nak pergi pejabat dengan pakai kasut Jepun tu tak kena lah. Walaupun tak ada kena, orang nanti tanya sepanjang jalan, awak tengok dengan tai labuh elok dah, awak yang kasut Jepun. Baru ada kan orang curi. Tak aman sampai kasut tu bukan berapa duit pun. Kasut tu pun beli RM30 aja. Pun dia angkat pergi jual. Pasal apa? Pasal tidak ada jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh pakai undang-undang dia. Bila pakai undang-undang dia, Allah akan bagi jaminan keamanan. Kita tak mau pakai, Allah tarik jaminan keamanan. Tak aman. Itu aja. Kita selalu cakap apa? Mari kita try. Mari kita try tengok Tuhan kata ni, try bagi 5 tahun, try tengok macam mana. Kalau betul-betul kita jalan kaya elok, tak mau nak jalan juga, tak apa, lempak bang lah. Try pun tak mau. Inilah kesimpulan daripada tafsir yang kita baca. Ni kesimpulan dia. Dia duk cerita kat kita tentang orang kafir yang degil, tak mau ikut Quran. Inilah cerita dia. Dia cerita dalam konteks zaman Nabi. Dalam konteks lah ni pun macam tu lah. Tak mau ikut Quran juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekali-sekala bolehlah sulam benar-benar macam ni. Sekali-sekala kan. Nak bagi kita nampak. Oh, lebu tu. Bukan cerita zaman Nabi saja rupanya. Quran ni rupanya lah ni pun yang tu lah. Akan datang tuan-tuan. Kita akan baca lagi. Akan datang ni lagi menarik ni. Tafsir surah Al-Furqan yang akan datang ni lagi menarik. Dia sampai ke peringkat dia nak cerita kisah satu orang yang pernah jadi sahabat Nabi. Nama dia Uqbah bin Mu'ayyid. Dia kawan dengan Ubay bin Khalaf. Dan dia kawan dengan Nabi. Uqbah bin Mu'ayyid kawan dengan Ubay bin Khalaf. Mereka dua-dua kawan dengan Nabi. Kawan. Kerana kawan dengan Nabi, satu hari pelawar Nabi main rumah dia. Uqbah ni pelawar Nabi main rumah dia, nak suruh Nabi makan di rumah dia. Nabi pergi. Sebelum Nabi makan, Nabi kata kat dia. Nabi kata, aku tak mau makan makanan yang kamu hidang. Melainkan setelah kamu mengucap kalimah syahadah. Dia tak boleh Islam lagi. Tapi dia kawan dengan Nabi. Uqbah bin Mu'ayyid. Oleh kerana dia berhajat sangat nak Nabi makan di rumah dia, maka dia mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap.
Ubay bin Khalaf, kawan dia dengar. Kawan dia kata kat dia, aku tak sangka hang boleh pergi mengucap begitu. Kita ni takkan nak kawan aja dengan Nabi yang ni apa ni sampai pergi mengucap kalimah syahadah. Jadi macam tu. Yang kemudiannya, Uqbah bin Mu'ayyid ni dah mengucap dah jadi orang Islam dah, dia boleh patah balik. Bila jadi lawan balik Islam. Kita akan baca kisah dia detail selepas ni, macam mana cerita Uqbah bin Mu'ayyid ni. Bukan setakat lawan, dia sampai ke peringkat dia buat benda yang cukup teruk kepada Nabi SAW. Kita baca benda ni tuan-tuan, ambil yang tiba. Ambil yang tiba. Betapa murkanya Allah kepada orang yang pernah mengucap kalimah syahadah, pernah jadi orang Islam, pernah jadi orang baik dengan Nabi SAW, kemudian terbalik kurang. Betapa marahnya Allah kepada orang macam ni. Dan apa yang Allah kata kat dia, kita akan tengok insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.